Assalamualaikum, salam sejahtera, salam maju Johor. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di podcast Meh Dengar Jap, edisi Jelajah Media Digital Johor. Di mana kali ini kita akan bawakan individu yang merupakan seorang pemimpin masyarakat, pemimpin pentadbiran kerajaan negeri di daerah Mersing. Mersing ni juga merupakan salah satu daerah favourite saya di negeri Johor. Farah? Betul, sangat favourite. Sebab dia dikatakan macam heaven on earth. Oh, heaven on earth. Macam air kan? Sebab penuh dengan keindahan pulau-pulau. okey, dan kita kalau nak ceritakan mengenai daerah Mersing ni, kita bawakan yang berbahagia Tuan Haji Jamil Hasni bin Abdullah, pegawai daerah Mersing. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, saya sihat. Orang Mersing kan? Ya, dah 45 tahun di Mersing. Lahir di Mersing, asal kampung Sawah Datuk. Saya juga ambil kesempatan ni lah, tahniah daripada Imran Saya. Farah, daripada media digital Johor atas penganjuran ataupun menjemput saya. Terima kasih dalam podcast kita pada petang ni. Dia kalau orang pulau ni dia ada dialek dia kan Tuan Haji. Mungkin boleh Tuan Haji share sikit antara dialek yang famous lah orang pulau ni selalu sebut. Oh, itu biasanya orang Pulau Awu lah. Ada kaitan dengan dialek ni orang Awu, Pulau Awu biasanya. Haji nak ke mana tu? Lagu dia macam tu. Dia punya tu ada dialek dia sikit. Berbeza dengan dialek orang Mersing. Ataupun orang Johor kita biasa pakai kan. Tapi di sana dia ada dialek dia sendiri. Malahan kalau dia nak maki tu, Haji gila engkau ni. Tak rasa macam maki. Macam nak marah lah. Tapi sebenarnya dia orang bukan marah. Cara dia orang kan, cara orang Mersing, cara orang pulau. Jadi Tuan Haji difahamkan sebelum ni pun pernah berkhidmat sebagai YDP di Majlis Daerah Mersing dan sekarang ni sebagai pegawai daerah Mersing. Sebagai anak jati Mersing lah kan. Macam mana rasanya dapat berkhidmat di daerah sendiri? Alhamdulillah, saya mula menjawat jawatan pegawai daerah Mersing ni sebenarnya pada 15 bulan Januari 2024. Lebih kurang 8 bulan lah pada tahun ini. Dan kalau nak ikutkan jumlah perkhidmatan by tahun saya di Mersing, lebih kurang 7 tahun sebelum ni. Yang mana saya bermula bertugas di daerah Mersing sebagai Ketua Penolong Pegawai Daerah di Pejabat Daerah. Kemudian bertukar ke Majlis Daerah Mersing dan terusnya ke Pejabat Tanah Daerah Mersing. So ketiga-tiga jawatan tersebut lebih kurang 7 tahun. So Alhamdulillah, selain daripada saya sebagai anak jati Mersing, saya kembali semula ke Mersing sebagai pegawai daerah dan sudah pastilah saya rasa teruja dan cuba untuk menyantuni semua masyarakat bangsa Johor di daerah Mersing, insya-Allah. Itulah Farah, tengok tak TikTok pejabat daerah Mersing? Betul. Dia dengar macam, tengok macam TikTok famous. Dah biasa lah. Famous di kalangan orang Mersing kan Farah. Betul. Okey Tuan Haji, sebelum kita pergi jauh lagi bincang pasal pulau-pulau pantai yang ada kat Mersing ni, boleh Tuan Haji kongsikan sikit mana datang perkataan Mersing tu, sejarah-sejarah Mersing? Okey. Terima kasih Farah tanya soalan yang bagus tu. Ada sebuah pohon yang dinamakan Mersinga. Pohon hutan tersebutlah yang mana banyak tumbuh di tepi sungai dan di tepi pantai yang akhirnya dijadikan sebagai nama daerah Mersing. Yang mana pokok tu kalau ditiup angin, daunnya akan mengeluarkan bunyi. So jadi sebabkan itu Mersing dapat nama berdasarkan pohon tersebut. Pohon Mersinga nama. Mersinga. Sekarang Mersinga. boleh nampak lagi? Masih ada lagi. Dan pejabat hutan memang ada program-program tertentu memang kita akan tanam pokok-pokok hutan. Maksudnya itu identiti Mersing lah kan? Itu sebenarnya identiti Mersing. Sedikit tentang pulau-pulau ni, mana pulau yang paling besar dan pulau yang paling kecil yang terdapat dekat Mersing ni? Okey, tadi saya sebutkan Mersing mempunyai 50 buah batuan dan 47 buah pulau, dan diberi pada 5 kepulauan. Kepulauan Pulau Sibu, Kepulauan Pulau Tinggi, Pulau Besar, Pulau Awu, dan juga Pulau Pemanggil. Pulau Pemanggil. So dalam 5 buah kepulauan ni, Pulau Sibu yang paling besar. Dalam segi kepulauan, Pulau Sibu paling besar. Dan pulau yang paling besar adalah Pulau Sibu. Walaupun ada nama pulau besar. Tapi dari segi keluasan, Pulau Sibu lagi besar.
dan mempunyai penduduk. Betul. Begitu juga ada beberapa buah pulau lain yang saya sebutkan tadi sebenarnya memang mempunyai penduduk. Ada juga pulau-pulau yang lain yang tidak. Tapi dari segi keluasan, pulau besar, pulau tinggi, pulau Sibu mempunyai keluasan yang sesuai dengan sumber air, sumber pendapatan ikan dan sebagainya, nelayan dan sebagainya sesuai untuk penduduk menginap di kepulauan berkenaan. Jadi Tuan Haji selaku pegawai daerah di Mersing tu ada berapa mukim yang dipecahkan? Mukim kalau daerah Mersing kita ada 10 buah mukim. Termasuk mukim pulau lah. Yang saya sebutkan tadi adalah mukim pulau. Selain daripada itu, kita juga ada 2 buah mukim yang diduduki oleh masyarakat orang asli. Di Semberong dan Lenggo. Lain-lain saya ingat mungkin Imran pun tahu. Seperti mungkin Tengelu, mungkin Bandar, dan lain, Jaman Luang dan sebagainya. Itu ada penduduk. Saya tertarik tadi. Imran kata Mersing seumpama Maldives. Betul. Saya pernah pergi Maldives. Tak silap saya tahun 2008. Masa-masa saya bertugas sebagai kado. Di Mersing juga? Di Mersing. So jadi saya boleh buat perbandingan lah. Secara dasarnya ataupun pendapat saya, pengalaman saya di Maldives dan juga di Mersing, Mersing lebih cantik. Yalah, kan. Sesuai lah dengan pepatah hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Tapi bukan itu saja, memang betul. Kalau kita lihat dari segi kejernihan air contohnya, keputihan pantai, patut Pulau Wawa, patut pergi pulau tinggi, mungkin boleh pulau tengah, pulau besar dan sebagainya. Pulau-pulau ni memang sangat cantik, bersih, airnya jernih. Selain daripada hidupan laut, ikan dan juga terumbu karang yang sangat cantik. Okey Tuan Haji, selain daripada nak tarik pelancong tu, ada ke nak perancangan nak tarik pelabur luar untuk buat perhotelan ke? Okey. Mersing ni untuk makluman para Imran, kita di Mersing ni ada 2 kekuatan ataupun 2 sumber utama pendapatan daerah Mersing berbanding daerah lain dan Negeri Johor. Saya pernah bertugas di Muar sebagai contoh. Kalau di Muar kita ada pusat ataupun taman industri perabot. Tapi Mersing tak ada. Kalau kita buat taman industri perabot, taman industri selain daripada perabot ataupun yang lain tak boleh jadi kat Mersing. Hanya 2 faktor ataupun yang saya fikirkan boleh kita naikkan daerah Mersing ni. Yang pertama dari segi perikanan. Kerana Mersing dikelilingi pantai lebih kurang 200 km. Pantai Mersing. Panjang banyak. So ada banyak pantai-pantai yang cantik. Yang kedua, Mersing adalah banyak sumber-sumber alam semua jadi yang cantik. Dari segi lautnya, dari segi keindahan hutannya, iaitu dari segi pelancongan ni. So jadi di peringkat daerah Mersing, saya telah menggariskan 8 teras utama untuk mengangkat daerah Mersing ke arah Mersing daerah pelancongan lestari. Yang saya namakan Mersing daerah pelancongan lestari. Kelestarian tersebut perlu melalui 8 perkara ataupun 8 teras. Saya ingat saya tak perlu terangkan satu persatu. 8 teras tersebut cukup sekadar saya ambil beberapa perkara. Sebab tadi soalan Puan Farah cantik. So, jadi saya nampak dari segi pelancongan ni, Mersing pejabat daerah tak boleh bergerak sendiri. Betul. Saya tak boleh merancang bersendirian. Majlis daerah tak boleh rancang bersendirian. JKR, JPS juga begitu. Tak boleh rancang secara solo. Kita kena bergerak secara berpasukan. Iaitu 8 teras tersebut, yang mana yang pertama yang saya telah letakkan adalah dari segi jaringan jalan. Jaringan jalan. Saya percaya ke Im ya. Imran. Farah selalu ke daerah-daerah lain. Kalau ke daerah-daerah dalam Negeri Johor ni, kita dihubungkan dengan jalan raya, mungkin lebuh raya. Malahan bandar-bandar. Tapi kalau nak ke Mersing, kita kena lalui hutan. Ataupun kebun kelapa sawit. Rasa macam jauh nak sampai. Rasa macam jauh. Walaupun sebenarnya tak jauh pun sebenarnya. Tapi disebabkan jaringan jalan itu yang tak berapa cantik, jadi
itu salah faktor yang saya letakkan sebagai teras pertama. Jaringan jalan. Jaringan jalan ni bukan hanya jalan raya yang saya maksudkan sebenarnya. Jaringan jalan ke pantai-pantai ataupun ke kepulauan. 5 buah kepulauan daerah Mesing tadi. Kerana apa? Isu di Mesing, orang nak ke pulau kena tunggu air pasang surut yang berlaku ataupun kadar air pasang surut di Sungai Mesing itu sendiri. Di muara Sungai Mesing. Dan dalam erti kata lain, kita ada 24 jam, tetapi yang sebenarnya kajian menunjukkan, data menunjukkan hanya 2 hingga 5 jam sahaja dalam sehari bot boleh keluar masuk melalui muara Sungai Mesing. Jadi isu. So jadi bermaksud pelancong yang datang ke Mesing tak boleh terus nak ke pulau. Disebabkan di samping jalan yang bermasalah tadi, kita tak ada highway, kita tak ada laluan yang mudah untuk jalan raya nak ke Mesing. Dah sampai Mesing nak ke pulau pula kena tunggu pula. Kadar air pasang surut tersebut. So jadi salah satu perkara yang saya letak situ jaringan jalan, itulah yang bermakna pihak JKR sebagai contoh, pihak majlis yang menjaga kawasan bandar dan juga JT sama-sama fikirkan bagaimana kita nak menaik taraf laluan ini, jalan ini agar ianya boleh memudahkan pelancong-pelancong ke daerah Mesing. Tapi para alhamdulillah sebenarnya. Apa yang kita pun sedia maklum, pada masa sekarang pihak JKR Johor telah menaik taraf, lebih kurang saya lebih kurang telah mencapai hampir 90%. Jalan-jalan yang berada dalam negeri Johor termasuk laluan nak ke daerah Mesing telah dibaik pulih. Cuma kita tak ada highway lagi. Sebenarnya sasaran saya memang perlu kita adakan akses yang lebih mudah seperti highway atau sebagainya. Begitu juga dengan laluan ke kepulauan tadi. Alhamdulillah juga semalam sebenarnya pihak ECR telah come out dengan satu proposal yang telah kita bentangkan kepada semua ketua jabatan di dalam Mesing. Kita nak buat breakwater. So, memang hasrat saya sebenarnya kalau ada breakwater ni kita tak mengalami masalah pengerukan yang terpaksa dilaksanakan setiap 3 tahun. Yang saya cerita tadi, pantai muaranya cetek 3 tahun, 2 tahun sekali, pihak JPS akan keluarkan peruntukan berjuta ringgit untuk membuat pengerukan. Kenapa kita tidak menjimatkan duit tersebut, buat satu breakwater, dapat tembok penahan ombak, yang mana ianya boleh bertahan lebih lama. Betul. Berbanding 3 tahun buat pengerukan berjuta-juta ringgit. Tak efisien yang tidak efisien. So jadi itu salah satu perkara yang saya letakkan sebagai teras yang pertama dalam Mesing daerah pelancongan sehari. Sebenarnya bangsa saya bertugas sebagai ODP juga ada satu come out idea. Bawah Duli Seri Paduka Baginda Pertuan Agong kita pada masa itu mencadangkan agar ada satu laluan kapal terbang. Atau mungkin boleh orang datang Mesir ni boleh melalui flight. Begitu hebatnya pelancongan daerah Mesir ni, sampaikan tuanku bertitah pernah mencadangkan agar Mesing mempunyai satu laluan ataupun satu lapangan terbang untuk memudahkan akses. Tapi itu dalam dalam tindakan perancangan lagi, insyaAllah. Nampak tak Farah, bertuahnya orang Mesing sebab ada pegawai daerah yang bukan anak jati Mesing yang tahu denyut nadi orang Mesing sendiri nak apa, dan juga pelancong-pelancong tu sendiri Farah. Jadi yalah, macam tadi Tuan Haji dah cakap tentang air pasang surut yang menyukarkan pelancong untuk ke pulau. Sebagai alternatif mungkin ada tak perancangan untuk tambah baik fasiliti di pantai-pantai itu terlebih dahulu? Okey, kalau kita tengok pantai ni saya sebutkan ada 6 atau lebih kurang 10 buah pantai lah. Saya sebut mungkin tadi dalam 6 atau 7 buah pantai. Pada masa sekarang ni sebenarnya di dalam teras yang saya sebutkan tadi memang ada. Saya terlompatlah terus teras yang ketiga. Iaitu teras ketiga ni kebersihan. Dalam teras ketiga kebersihan ni, kalau kita nak tarik pelancong, tempat kita kena bersih. Betul. Dan sudah pasti pantai-pantai yang berada dalam kawasan daerah Mesing tu perlu berada dalam keadaan bersih. So, apa yang peringkat daerah laksanakan dari segi kebersihan adalah kita melantik jabatan-jabatan tertentu
mengadakan program jalan angkat. Aha. Nama program jalan angkat, tapi tak semestinya jalan yang kita saja bersihkan. kan. Tetapi ada juga jabatan-jabatan yang diberikan pantai tertentu. Maksudnya jabatan ni contoh dia dapat jalan ni, okey, dia bertanggungjawab lah. Bersihkan jalan tersebut. Okey. Tapi juga ada juga jabatan ataupun NGO yang diberikan kawasan-kawasan tertentu. Sebagai contoh, di Pantai Papan. JPKK Kampung Air Papan sendiri bertanggungjawab untuk melaksanakan pembersihan seminggu sekali je kita minta. Bukan setiap hari. Seminggu sekali je. So gerakkan anak buah dan masyarakat setempat ataupun ahli-ahli jawatankuasa JPKK laksanakan sebagaimana di peringkat jabatan-jabatan dalam daerah. Sebagai contoh pejabat daerah, kami buat Jalan Ibrahim sebelah pejabat aja. Minggu setiap hari Ahad kami akan bersihkan. Buat kutipan. DO sini pun kutip sampah. So jadi untuk kawasan-kawasan pantai ni kita dah berikan kepada pengusaha-pengusaha celik dan juga JPKK yang berhampiran dengan kawasan tersebut untuk melaksanakan pembersihan kurang satu hari. Satu hari dalam satu minggu. Dan jadi infrastruktur dan prasarana sebenarnya saya letakkan sebagai teras yang kedua. Okey. Teras yang kedua adalah infrastruktur dan prasarana. So, jadi tadi Im tanya apa peringkat daerah yang laksanakan dari segi pembangunan di pantai-pantai Mersing. Selain daripada kebersihan, kita juga menaik taraf. Saya ambil contoh paling mudah di dataran monumen ataupun pantai Mersing. Dataran Mersing, pantai monumen ni di pantai Mersing. Di bandar. Betul. So jadi kat situ kawasan majlis, bapa angkatnya pun memang majlis daerah lah. Hampir dia punya pejabat pun hampir dengan pejabat majlis daerah. Dan di situ majlis daerah sedang membangunkan beberapa prasarana seperti tempat riadah bersukan, tempat berjalan kaki, para peniaga untuk membuat perniagaan makanan, dan juga pengusaha kuda. Kita ada di Mesir, kita ada trek kuda di sepanjang pantai tersebut. Selain tandas dan lain-lain, surau dan juga. Dan kita cuba sedang perkembangkan bukan hanya di kawasan pantai Mersing ataupun dataran monumen, kita cuba ke tempat lain, tapi berdasarkan peruntukan. Kita kena logik, kena terima. Kalau tak ada peruntukan kita tak boleh buat. Tapi insya-Allah dalam masa yang sama di Pantai Papan contohnya sedang rancak pembangunan dijalankan. Baik, kalau Tuan Haji sebut tadi ada program jalan angkat. Jadi dia secara tidak langsung dia menyelesaikan isu sampah hanyut dekat pinggir pantai tu. Okey. Bagus soalan Cik Imran. Boleh saya maklumkan, ambil peluang ni untuk maklumkan. Sebenarnya sampah hanyut ni memang satu perkara yang menjadi tanggungjawab, saya ngakuilah tanggungjawab kita sebagai penduduk daerah Mersing. Tapi kita kena realistik. Sampah-sampah tersebut bukannya berasal daripada penduduk daerah Mersing. Kenapa saya cakap macam tu? Sebenarnya sampah tu sampah hanyut. Yang hanya tiba di pantai perairan sepanjang pantai Mersing. Tadi saya sebutkan lebih kurang 200 km. Betul. So hampir sepanjang pantai Mersing tersebut, sampah ini akan hanyut daripada pelbagai negara. Yalah. Sampah orang, bukan sampah daripada penduduk tempatan. Dan apa yang kita cuba laksanakan sekarang, kita bersiap sedia. Biasanya saya akan gerakkan pihak majlis untuk mengaturkan satu gerak kerja berkumpulan. Tak boleh, majlis pun tak boleh pergi sendiri. Majlis dengan kekuatan majlis, SWM, SWKOP takkan boleh untuk membersihkan pantai-pantai ini. Kita di Mersing kita bergabung bersama dengan jabatan lain, tak kira JPS, JKR, Kemas, Kebajikan dan sebagainya. Kita termasuk pejabat daerah, kita bahagi-bahagikan kawasan. Sebagai contoh, di pantai Mersing, bawah majlis daerah. Kawasan Semanyir, kawasan pantai Semanyir, Teluk Kempit di kawasan pejabat daerah sebagai lead. Begitu juga di tempat-tempat lain, kita bagi-bagikan. So biasanya kejadian sampah hanyut ni berlaku semasa musim monsun timur laut. Monsun timur laut, angin kuat, maka sampah-sampah hanyutnya akan terdampar ke daerah Mersing. Dan mungkin Imran Farah akan terkejut. Sekali kita buat pembersihan, sampahnya 200 tan. 200 tan. Bukan sikit. Sekali kita bersihkan 200 tan dan kena buat secara berkala. Dalam erti kata lain, satu hari takkan selesai.
Makan ambil masa. Tapi itulah cabaran bertugas di daerah Mersing. Selain daripada isu-isu yang kita biasa dengar, sampah hanyut ni lah salah satu isu yang perlu diberi perhatian. Itulah, dia bukannya sampah orang Mersing tau. Dia betul. sampah dia lah daripada tepi laut, tepi pantai dia sampai kan. Ya, daripada negara lain. Kalau Imran boleh bersama dengan kita, Imran akan tengok sampah tu memang dia punya beg botolnya, plastik-plastiknya memang tulisan bukan tulisan Malaysia. Bukannya produk kita. Bukan produk kita. Produk dia, saya pun tak tahu. Saya pun tak faham bahasa apa. Macam bahasa Vietnam pun ada, China pun ada. So saya ingat daripada belah sana lah, pantai sana. Mersing tu saya ingat saya pergi Pulau Rawa, kemudian Teluk Sisik, Teluk Gorek, dan saya pernah naik Gunung Arung. Okay. Dulu masa sihat, masa aktif. Masa sihat. Masa aktif. Sekarang duduk kat office je. Okay Imran naik Gunung Arung tu dengan guide, tourist guide ke atau mana? Masa tu zaman sekolah. Sekolah kita camping dekat Teluk Gorek. Yeah. Ha. So panjat Gunung Arung tu berapa lama? Tak ingat berapa lama lah. Tapi sampailah kat atas. Berapa jam agak-agak? 3 jam mungkin. 3 jam magic. Dekat 3 jam. Saya boleh rekodkan kat sini catatan terpantas oleh Yang Amat Mulia Tengku Temenggung. 21 minit saja. 21 minit? Ya, tempat yang Imran panjat tu. 21 minit. 21 minit. Jauh dengan 3 jam tu. Jauh Yelah. Mungkin secara santai bergambar dan sebagainya, berkumpulan lah. Kalau berkumpulan mungkin agak lama. Yang kedua terpantas pun lebih kurang 1 jam sebenarnya. 45 minit. 1 jam tu okey lagi. 45 minit yang kedua. Saya tengok rekod terpantas. So yang paling pantas Tengku Temenggung Johor kita. Tuan Haji pernah naik Gunung Arung? Saya cuba buat program dalam masa terdekat ni insyaAllah. Bersama dengan PDRM. So anjuran PDRM. Sebenarnya menarik tempat tu. Selain daripada kepulauan yang saya sebutkan tadi, daripada pantai-pantai yang indah, kita juga Mersing ni banyak program-program yang menarik. Arung Man, saya ingat Arung Man. Arung Man. Salah satu Arung Man. Arung Man ni macam challenging lah. Yes. Apa orang putih panggil tu? Kalau di luar negara dia ada nama program tu yang kena berenang, kena panjat bukit, kena triathlon macam tu lah. Ya, macam tu lah. So Arung Man ni lebih kurang macam tu lah. Keedahnya dan salah satu aktiviti yang memanjat Gunung Arung. Itu sebenarnya salah satu produk di daerah Mersing yang menganjurkannya Jabatan Perhutanan, dan kita di daerah Mersing cuba memuawarkan lagi. Kita nak cuba promosikan lagi. Betul. Bab promosi ni saya kaitkan sekali lagi, teras yang ke-8. Yang ke-8 yang saya gariskan adalah media, ICT dan juga promosi. So jadi insyaAllah dalam teras yang ke-8 promosi ni libatkan kami. Kita ada satu sistem khusus. Okey. Yang kita namakan MITOS. Mersing Tourism Operation System. Okey. Me for Mersing, T for Tourism, O for Operation, S for System. So MITOS. Yang mana di bawah pentadbiran Majlis Daerah ada 5 modul macam Agoda. Okey. Saya cakap macam Agoda lah, senang. Okey. Senang. Farah nak pergi mana-mana pakai Agoda kan. Tapi sekarang kita di Mersing kita ada MITOS. So pelancong nak datang, pengusaha resort di Mersing perlu mendaftar dengan MITOS. Sekarang saya percaya pihak Majlis Daerah sedang menambah baik perkara berkenaan. Akan ada satu fokus group di bawah Majlis Daerah untuk kita kumpulkan semua pengusaha-pengusaha, semua pemilik resort untuk kita masukkan dalam MITOS ni. Jadi kalau orang Mersing mana-mana pelancong datang daripada luar negara dan sebagainya boleh buat tambahan melalui MITOS. Salah satu aktiviti yang ada Arung Man. Kita juga ada aktiviti lain sebenarnya. Apa yang Im tahu? Alamak. Farah tahu. Okey, air papan tadi. Tadi Imran kata air papan kan. Air papan sebenarnya ada satu produk. Apa dia tu Imran? Air papan kita ada mountain bike Bukit Selantai. Bukit Selantai. Bukit Selantai ni di Kampung Air Papan. Salah satu buah bukit yang berada di Kampung Air Papan. Kita panjat bukit tu kita boleh nampak kawasan pantai Air Papan, dan ada satu produk pelancongan iaitu menggunakan basikal daki bukit berkenaan.
So program ini di bawah Majlis Daerah, kalau tadi Aroman di bawah Jabatan Perhutanan, untuk program mountain bike Bukit Selantai ni di bawah Majlis Daerah. Kita juga mendapat penyertaan luar negara dalam penganjuran perlumbaan yang diadakan. Dan salah satu yang menariknya, Bukit Selantai ni kita nak jadikan salah satu tempat pelancongan. Mungkin ada pit stop atas tu, pihak majlis merancang untuk kita boleh lihat kawasan, selain daripada berbasikal, kita boleh mendaki juga. Itu saya sedang bincang dengan pihak majlis agar kita boleh laksanakan selain daripada kita menggunakan basikal. Imran, ingat lepas ni kalau orang Mesing cakap jom makan ICT tu makan apa? Ikan celup tepung. Yeah, betul. Okey, rasanya kita banyak lagi soalan. Ya. Tapi kita rehat dulu Betul. dan kita akan sambung di part 2.